Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam siri Sembang Santai Mukhtasar Ilmu Falak kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya alu-alukan sambil fadilah para asatiza, tuan-tuan guru, tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan haji pun hajah, dan juga sidang penonton, sidang pendengar yang mengikuti program kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan yang menemani saya pada malam ini dalam siri kuliah ataupun sembang santai berdasarkan kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak kita pada malam ini, insya-Allah. Malam ni alhamdulillah tuan-tuan, kita dah berada pada pertengahan bulan Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah. Pada malam ini kita dah ada pada malam ke-16 pada malam ke-16 Zulqa'dah bersamaan dengan 26 Jun 2021, insya-Allah. Pada malam ini terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Puan Siti Nur Aisyah, Zuraini Basiran, Bu Zibi, Muhammad Ustaz Amri, Ustaz Fadil Hadi. Terima kasih banyak Ustaz Khairul Anwar. Alhamdulillah pada malam ini bersama-sama dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan, untuk kita meneruskan pengajian kita ataupun sembang santai kita dalam membicarakan tajuk yang khusus pada malam ni kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan takwim baik tuan-tuan, takwim baik. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Jizari yang committed untuk bersama-sama dengan kita setiap kuliah. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita nak lanjutkan perbahasan kita dalam berkaitan dengan takwim. Dalam siri perbincangan kita yang lepas tuan-tuan, kita dah bincangkan berkaitan dengan kalau tuan-tuan ada buku boleh semak-semak sekejap ya, buku surat halaman 111 berkaitan dengan ta'rif takwim dari sudut bahasa, dari sudut istilah dan juga dalil. Apa yang telah kita bincangkan juga sebelum ini berkaitan dengan dalil-dalil dan sebagainya, dan juga bagaimana beberapa unsur penting dalam takwim, iaitu yang melibatkan hari, bulan dan juga tahun. Baik, jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita sambung pada halaman 116 kita sambung pada halaman 116. Cuma tuan-tuan, pada malam ini saya nak kongsikan terlebih dahulu pada halaman 116 ni, tajuk dia berkaitan dengan penyusunan takwim. Penyusunan takwim. Jadi pada malam ni insya-Allah tuan-tuan, kita akan cuba lihat bagaimana satu-satu takwim itu disusun. Satu-satu takwim itu disusun dan apakah contoh yang saya akan cuba highlightkan pada malam ini adalah dua sajalah yang popular, iaitu Syamsiah ataupun merujuk kepada matahari, dan satu lagi merujuk kepada Qamariyah iaitu bulan, insya-Allah. Cuma tuan-tuan, pada malam ni dia berbeza sikit pada malam-malam sebelumnya. Okey. Ayat ini ada dalam tuan-tuan dalam buku kita ni 116 ni, iaitu sebagai satu renungan dan juga asas kepada perbincangan kita pada malam ini juga. Dan ada dalam, sepatutnya kita nak bincang juga pada malam ni, tapi saya mulakan, kalau tengok dalam buku nota ni, maknanya tuan-tuan kena pergi ke bawah dulu, post surat 116 tu. Yang atas tu nanti kita akan pergi balik. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan bermaksud tuan-tuan, petikan daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-25, yang bermaksud dan mereka telah tidur dalam gua mereka itu, iaitu
dalam tempoh mi'atin sinin, iaitu 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambah dengan 9 tahun lagi. Baik, tuan-tuan, ayat ini adalah satu ayat yang saya rasa semua kita pernah membacanya, terutama bila kita pada hari Jumaat kita disunatkan membaca suratul Kahfi. Dan mungkin di antara tuan-tuan Al-Hafiz, contoh Al-Fadil, tuan guru kita Fadil Ustaz Rashidi Al-Hafiz yang memang hafaz surah ini, dan mungkin tuan-tuan pun yang dah hafaz surah ini, maka tuan-tuan selalu membacanya. Maka kita akan sampai pada ayat ini, walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka itu selama 300 tahun, salatha mi'atin sinin wazdadu tis'a, dan ditambah sebanyak 9 tahun lagi. Baik tuan-tuan, daripada ayat ini, kalau tuan-tuan dapat lihat sedikit apa yang kami catatkan dalam buku ni pada halaman 117 tu, yang dipakai dalam apa ni, kita tengok muka surat 117 tu, ada sedikitlah huraian kepada 300 dan 9 ini. Okey. Kalau kita lihat, ini sebahagian daripada apa yang saya rujuk juga kepada beberapa tafsir, antaranya tuan-tuan tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Imam Ar-Razi, Imam Fakhr Razi, yang menyatakan antara salah satu daripada huraian daripada ayat ini, yang maksud apa dimaksudkan dengan 300 tahun wazdadu tis'a, dan ditambah lagi 9 tahun ini. Ada pandangan para ulama yang menyatakan bahawa Ashabul Kahfi ini telah pun ditidurkan dalam tempoh 300 tahun, 300 tahun, dan kemudian tuan-tuan wazdadu tis'a, dan ditambah lagi 9 tahun lagi. Baik, kalau kita lihat di dalam perbahasan para ulama memang panjanglah tuan-tuan. Cuma apa yang di-highlightkan ataupun ada yang dibawa oleh Imam Fakhr Razi dalam tafsir beliau, antara salah satu pandangan menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan 300 tahun dan ditambah lagi 9 tahun itu adalah 300 tahun itu adalah merujuk kepada takwim syamsiah, dan 309 tahun itu adalah merujuk kepada takwim qamariyah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam tafsir ataupun dalam huraian, kalau dalam pandangan ini menyatakan bahawa Ashabul Kahfi itu telah ditidurkan selama 300 tahun kalau merujuk kepada takwim syamsiah, dan 309 tahun wazdadu tis'a ditambah lagi 9 tahun itu adalah kalau merujuk kepada takwim qamariyah. Maknanya ada beza tahun tuan-tuan, lebih kurang dalam 9 tahun. Kalau tuan-tuan dapat lihat dalam buku yang kami susun ni, halaman 117 itu. Jadi kalau kita dapat lihat di situ. Baik. Cuma tuan-tuan, antara perkara yang saya nak kongsi pada malam ni lah tuan-tuan, pada malam ni. Okey, baik. Ini pun sebahagian daripada perkara yang saya rasa sebahagian daripada istiqra'. Maksudnya apa ya? Maksudnya sebahagian daripada penelitian lah yang dibuat oleh para ulama, dan juga ada yang saya secara inisiatif sendiri tuan-tuan cuba untuk melihat, tuan-tuan boleh bersetuju dan tuan-tuan boleh tidak bersetuju dengan apa yang saya cuba nak kongsi pada malam ini. Baik, seperti mana tuan-tuan sedia maklum bahawa dalam takwim syamsiah, jumlah hari itu adalah, kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, menceritakan tentang bagaimana Ashabul Kahfi itu ditidurkan dalam tempoh 300 tahun merujuk takwim syamsiah dan 9 tahun merujuk kepada takwim qamariyah. Jadi di sini ada satu penyataan ataupun satu petunjuk tentang ada beza di antara takwim peredaran setahun dalam takwim syamsiah dan peredaran setahun dalam takwim qamariyah. Baik. Dan tuan-tuan, dalam nak menunjukkan bahawa bagaimana antara perkara menariknya tuan-tuan di dalam Al-Quran ini, yang saya sebutkan lagi, tuan-tuan boleh setuju, boleh tak setuju. Boleh setuju, boleh tak setuju dengan apa yang saya kongsi pada malam ni. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam takwim syamsiah, jumlah hari setahun itu adalah dalam lingkungan 365 hari bagi tahun biasa, dan 366 hari bagi tahun 4. Maknanya kalau kita pegang biasanya 365 hari lah.
Okey, bagi tahun setahun Qamariah pula adalah 354 hari bagi tahun biasa dan 355 hari bagi tahun tahun lompat. Okey, baik. Dan berdasarkan kepada ayat ini tuan-tuan. Okey. Okey. Tuan-tuan boleh semaklah dengan Quran yang ada dalam phone ke dalam ada dalam simpanan tuan-tuan. Ini saya ambil contoh Quran yang memang kita biasa guna pada hari ini berdasarkan kepada cetakan Rasam Osmani. Baik. Berdasarkan kepada ayat surah Al-Kahfi ayat 25 ni, kalau tuan-tuan dapat lihat, ada beberapa kenyataan di sini yang menarik untuk kita lihat. Dan saya lihat ada juga disebutkan antara i'jaz adat, iaitu kemukjizatan dari sudut bilangan di dalam Al-Quran. Dimasukkan juga antara salah satunya pada ayat ini, pada surah, pada petikan ayat 25 surah Al-Kahfi ini. Okey, bagaimana tuan-tuan? Okey, macam ni. Mana pula tak keluar ni. Okey. 354 hari ini adalah jumlah hari dalam takwim Qamariah. Mana dalam setahun takwim Qamariah. Okey, baik tuan-tuan. Dan kalau kita jumlah hari tahun Qamariah, suspend pula satu-satu keluar. Okey. Dan beza antara tahun mana tak keluar. Okey. Beza di antara tahun Qamariah dengan tahun Masihi adalah 11 hari yang akan menyebabkan kalau kita tambah dengan 11 hari maka takwim Syamsiah iaitu 365 hari. Okey, baik. Dan itu antara benda yang nak disampaikan juga di dalam ayat ini, iaitu beza antara 300 dengan 309 tahun itu adalah puncanya adalah kerana jumlah hari dalam takwim Qamariah dia adalah berkurang 11 hari berbanding dengan takwim Syamsiah yang lebih 11 hari daripada takwim Qamariah. Okey, baik. Dan perkara menarik yang tuan-tuan, tuan-tuan kalau tu boleh kira balik kalau saya silap. Okey. Berdasarkan kepada kedudukan ayat ini, surah pada ayat 25 surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, maka kami cuba keluarkan beberapa nilai yang ada pada ayat ini, pada kedudukan ayat ini. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, nombor ayat adalah nombor ayat 25. Nombor surah Al-Kahfi ni, nombor surahnya adalah 18. Dan halaman dalam cetakan Quran ini adalah 296. Dan seperti mana kita sedia maklum bahawa surah Al-Kahfi ini adalah pada kedudukan juzuk yang ke-15. Okey, baik. Maka tuan-tuan, kalau kita tambah nilai 25 tambah 18, tambah 296, tambah 15, maka tuan-tuan akan dapat berapa tuan-tuan? Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Kalau tuan-tuan yang ada kalkulator ke, boleh congak dengan tu, boleh type dekat komen ini, kalau sekiranya saya silap. Jumlahnya adalah 354. 25 nombor ayat, 18 nombor surah Al-Kahfi ini, surah yang ke-18, halaman ataupun muka surat ayat ini duduk pada halaman 296. Juzuk surah Al-Kahfi ini adalah pada juzuk ke-15, dan bila kita tambah 25 tambah 18 tambah 296 tambah 15, maka kita akan dapat nilai 354, yang mana jumlah 354 ini adalah bersamaan dengan jumlah hari tahun Qamariah. Jumlah hari tahun Qamariah. Baik. Dan tuan-tuan, okey, terima kasih sahabat kita daripada orang pejabat ni, Jabatan Kuching Negeri Perak. Okey, betul, 364. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan, kita nak cuba lihat pula macam mana dapat 11 ini sehingga kita boleh kaitkan pula dengan 365. Baik. Kalau tuan-tuan dapat lihat, Allah Akbar, minta maaf 365 ni tengok macam mana. Sebenarnya sebelah ini kalau tuan-tuan bilang kedudukan ayat ini pada baris yang ke-11 daripada atas. Contohnya, saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekejap. Saya ni rabun sikit. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya kedudukan ayat ini, bahkan dalam mushaf ini tuan-tuan, ayat ini keseluruhannya berada pada baris yang ke-11 daripada atas. Maka 11 itu tambah 354 ini, tuan-tuan, ini 25 tambah 18 tambah 296 tambah 15 tambah 11, maka tuan-tuan akan dapat 365, yang mana ia menandakan jumlah hari dalam tahun Syamsiah. Jumlah hari dalam tahun Syamsiah. Baik, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan cuba tengoklah betul ke tidak kiraan saya ni. Kalau salah, tuan-tuan boleh betulkan, tak ada masalah. Cuba tengok dalam Quran sama ke tidak kedudukan baris itu. Yang saya rujuk ni adalah Quran yang biasa kita guna. Dia merujuk kepada baris yang ke-11. Jadi 11 itu adalah tambahan kepada 11 hari yang menyebabkan 354 hari tambah 11, 365 hari. Jadi itu menandakan bahawa jumlah hari dalam tahun Syamsiah. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Apakah rahsia di sebaliknya ini? Adakah ini satu kebetulan ataupun bagaimana? Wallahu ta'ala alam lah, tuan-tuan. Saya serahkan kepada tuan-tuan dan juga mungkin boleh rujuk kepada tuan-tuan guru yang lebih alim tentang kemujizatan Al-Quran ini. Tapi inilah sebahagian daripada apa yang kita boleh perhatikan daripada apa yang ada dalam Quran. Bagaimana Quran disusun bukan sahaja dari sudut ayat itu merupakan kemujizatan, bahkan tuan-tuan dari sudut kedudukan surah, kedudukan ayat, halaman dan sebagainya, masya-Allah, dia merupakan satu kemujizatan. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Kalau sekiranya tuan-tuan saya sebut tadi, tuan-tuan boleh setuju, boleh tak setuju dengan apa yang saya kongsikan pada malam ni, dan ini sebahagian daripada kalau pada saya lah secara personal, sangat orang kata apa, bila dapat jumlah ni sangat terkejut lah. Bagaimana mungkin wallahu alam, mungkin ni ada kebetulan ke, kalau mungkin kita tengok dalam Quran lain kedudukannya mungkin berbeza dan sebagainya, wallahu alam, tuan-tuan. Saya pun tak sempat nak buat perbandingan, tetapi kalau kita lihat, terima kasih banyak tuan-tuan yang sama-sama mengira dengan saya, Ustaz Fadil Hadi, Ustaz Amri, Ustaz Khairul dan sebagainya, dapat mengira sekali dengan saya, dan alhamdulillah kalau dapat nilai yang sama, alhamdulillah. Tapi wallahu alam, tuan-tuan, apakah rahsia yang lanjut daripada ini, wallahu alam. Jadi tapi ala kulli hal, tuan-tuan, nak sebut di sini bahawa bagaimana petunjuk yang diberikan Al-Quran itu dari sudut ayatnya, dari sudut kedudukan surahnya, dari sudut halamannya, dari sudut juzuknya, itu pun sebenarnya merupakan suatu benda yang kalau kita perhatikan dapat kita ambil pengajaran yang sangat besar daripadanya. Baik, tuan-tuan. Okey, habis, tuan-tuan, berkaitan itu sebagai mukaddimah lah kepada perbincangan kita malam ni, tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam tajuk kita pada malam ni. Baik, tuan-tuan, boleh rujuk pada halaman 116. Baik, malam ni, tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan, kerana malam ni ada banyak sikit benda-benda nombor-nombor pada malam ni, tapi saya cuba minimumkan lah. Terima kasih banyak Fadil, Tuan Guru kita, Tuan Haji Sukiman, yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan, boleh rujuk pada halaman 116, penyusunan takwim. Penyusunan takwim. Baik, kalau kita lihat, tuan-tuan, penyusunan takwim ini adalah satu produk yang ada dalam pelbagai tamadun lah. Pelbagai tamadun. Dia bukan satu produk yang boleh kita kata baru ada dalam tahun abad ke-20 ataupun abad ke-19 ini. Bahkan, tuan-tuan, wallahu ta'ala alam, berdasarkan kepada bacaan saya yang terhad ini, dapat kita lihat bahawa takwim ini adalah satu produk yang sudah pun ada pada ribuan tahun sebelum Masihi lagi. Bahkan, tuan-tuan, kalau saya tadi sempat juga saya rujuk antara beberapa penulisan, contohnya tamadun Mesir purba dah ada takwim dalam lingkungan 3000 sebelum Masihi lagi. 3000 sebelum Masihi. Orang Rom sendiri dah ada takwim mereka dalam lingkungan 1000 sebelum Masihi. Bahkan, tuan-tuan, masih ingat pada tahun pada tahun berapa tah? Pada tahun
2000 apa dah tuan-tuan, yang Tamadun Mayan tu, Tamadun Mayan tu menyatakan bahawa disebut bahawa bagaimana kalender yang mereka buat itu dalam lingkungan hampir lebih kurang sama, iaitu dalam 3000 sebelum Masihi. Bahkan dalam orang Jepun sendiri ada takwim yang telah digunakan dalam lingkungan 600 sebelum Masihi. Jadi disebut di sini bahawa bagaimana kalau kita dapat lihat di sini, kita dapat lihat bahawa takwim ini adalah sebahagian daripada produk yang telah pun ada bukan hari ini tuan-tuan, tetapi ia telah pun ada sejak zaman berzaman, dan bahkan kalau kita rujuk dalam sejarah pun ada pelbagai jenis takwim yang telah pun disusun, yang telah dihasilkan oleh pelbagai tamadun. Baik, okey. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, takwim ini yang saya cuba nak highlightkan di sini tuan-tuan pada malam ini rujuk pada dua sahajalah, iaitu pada matahari dan juga bulan. Matahari dan juga bulan, kerana takwim matahari dan bulan ni lebih popular dan lebih menjadi perhatian terutama dalam konteks kita pada hari ini tuan-tuan, di mana takwim yang disebut sebagai Syamsiah iaitu merujuk kepada peredaran matahari, dan takwim Qamariyah iaitu merujuk kepada takwim peredaran bulan. Itu secara umumnya kalau kita di Malaysia inilah takwim yang utama yang kita gunakan. Baik, tanpa menafikan juga ada juga takwim yang disebut sebagai campuran hybrid di antara matahari dan juga bulan ni, yang disebut sebagai lunisolar. Maknanya takwim yang menggabungkan kedua-dua, bulan pun dia guna, matahari pun mereka guna, kan. Biasanya takwim-takwim begini digunakan, antara salah satunya adalah untuk menyesuaikan antara peredaran bulan itu dengan kedudukan musim, dengan kedudukan musim. Baik, dan kalau saya rujuk juga tuan-tuan, ada juga yang menyatakan bahawa ada takwim yang merujuk kepada peredaran bintang. Tapi pada hari ini wallahu alam lah, setakat yang saya tahu dah tak ada dah takwim yang menggunakan peredaran bintang, yang kebanyakannya menggunakan matahari ataupun bulan. Baik, dan kalau kita lihat tuan-tuan, matahari dan bulan ni adalah dua objek yang jelas, objek yang sangat mudah untuk kita kenal pasti, dan kita boleh tahu kedudukan matahari dan juga bulan, bahkan merujuk kepada bentuk bulan tu pun kita dah tahu hari ni malam yang keberapa, hari ni hari bulan berapa, dan bahkan kalau ada di kita ada mizwalah ataupun kita ada jam matahari, kita boleh tahu ataupun kita boleh ukur takwim berdasarkan kepada kedudukan matahari tersebut. Jadi tidak timbullah isu matahari terbit daripada contohnya apa yang viral sebelum ni lah, yang telah pun diulas oleh pakar-pakar kita sebelum ni. Baik, kita move on lah tuan-tuan. Baik, dan penyusunan takwim oleh ahli falak ni melibatkan pengiraan yang agak rumit dan panjang tuan-tuan, seperti mana yang kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau yang ikut kuliah kita pada sesi kali pertama itu, kita dah sebut bahawa takwim ini dia ada satu produk yang sebenarnya kalau ikutkan orang dulu, takwim ni dia ada pelbagai. Ada takwim yang complicated sebenarnya. Maknanya kalau contoh takwim-takwim yang complicated tu, maknanya dalam tu ada hari, ada bulan, ada tahun, ada peredaran waktu matahari terbit, waktu matahari terbenam, ada waktu kedudukan bulan terbit, bulan terbenam, dan macam-macam. Dan bahkan pengiraannya pun agak panjang dan juga agak complicated. Dan bagi seorang ahli falak, dan saya bukanlah ahli falak, terus terang ahli falak. Seorang ahli falak tu dia boleh menghisap ataupun menghitung dengan tepat kedudukan bulan ataupun matahari itu dalam tempoh yang panjang ataupun dalam tempoh yang pendek. Bahkan kalau kita lihat apa yang saya kongsikan bersama dalam kuliah yang lepas, sesi yang lepas, bagaimana jadual Zij Ulugh-Beigh yang menyusun kedudukan ataupun jadual terbit terbenamnya bintang-bintang dan juga planet-planet itu. Dan bila disemak, bagaimana antara benda yang menakjubkan adalah ketepatan yang dihasilkan daripada hitungan yang telah dibuat oleh Ulugh-Beigh itu. Baik, maknanya ahli falak ini sebenarnya boleh menghitung, dan kalau kita tengok takwim yang mereka buat itu, nescaya mungkin kita pun tak faham, kita pun tak faham.
Maka ahli-ahli falak yang kata apa, nak menjadikan takwim itu sebagai produk untuk kegunaan awam, mereka ambil satu inisiatif, apa dia, untuk menyusun jadual yang sifatnya mudah dan tidak menyusahkan orang awam. Okey. Ini saya teringatlah zaman-zaman waktu belajar sijil falak di Kuza. Ini antara ayat yang alhamdulillah saya ingat sampai sekarang dengan Cikgu Bahar, iaitu takwim itu sifatnya mudah dan tidak menyusahkan. Maknanya kalau kita nak buat takwim untuk kegunaan orang awam, maka antara benda yang kita kena fikir adalah takwim itu dia dapat sampai mesej itu untuk memudahkan orang bagi rujukan. Bagi rujukan, dia bukan menyusahkan. Kalau macam masyarakat hari ini, contoh apa yang mereka perlu. Contohnya nak tahu takwim hari ini berapa hari bulan dalam takwim Masih, berapa hari bulan dalam takwim Hijri. Mungkin itu yang paling asas. Maka disusun jadual dalam bentuk hari, dalam bentuk minggu, dalam bentuk bulan, dalam bentuk tahun, dan ada kedua-dua tahun itu. Maka sifat takwimnya kena bersifat begitu. Supaya apa? Supaya ianya mudah untuk digunakan oleh orang. Baik. Maka takwim yang ada pada hari ini tuan-tuan dicetak ataupun disusun untuk memudahkan orang ramai, bagi orang ramai dapat tahu hari ini tarikh berapa hari bulan. Hari ini kalau nak tahu pula contohnya kita kata apa 9 Zulhijjah berapa hari bulan, nak tahu 10 Zulhijjah nanti berapa hari bulan dalam takwim Masih, jatuh hari apa dan sebagainya. Maka takwim-takwim beginilah yang dikeluarkan oleh ahli-ahli falak untuk apa? Untuk memudahkan orang ramai bagi merujuk, bagi memudahkan mereka menyusun kehidupan, supaya apa? Supaya mereka dapat menyelesaikan pelbagai isu-isu dari sudut pentadbiran, isu-isu dari sudut pengurusan dan sebagainya. Baik, okey. Dan pada ayat yang telah pun kita bincangkan terlebih dahulu sebelum ini, saya mohon kepada tuan-tuan yang mungkin ada kalau kemudian tu ada saya tulis. Kalau saya tak tulis, minta tuan-tuan pada halaman 116 tu, pada cetakan buku ni mungkin saya pun tertinggal ketika bagi approve pada buku ni, iaitu pada surah Al-Kahfi yang kita bincangkan tadi tu tertinggal pada perkataan walabithu. Dalam cetakan ini tuan-tuan terus pada fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Jadi tuan-tuan kalau ada tuan-tuan yang ada buku, boleh rujuk balik halaman 116 tu, ada tak perkataan walabithu seperti mana dalam ayat yang kita bincangkan tadi tu. Baik, kalau tak ada, minta tuan-tuan tulis balik, dalam ayat ni, kerana tertinggal satu perkataan tuan-tuan. Itu satu benda besar tu mana kalau hilang walabithu tu, jadi cacat ayat itu, kita tak boleh tahu. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan, mohon maaf, moga-moga Allah Ta'ala ampunkanlah kerana kelalaian saya dalam buat approve daripada buku ni, insyaAllah. Baik tuan, baik. Jadi itu dari sudut penyusunan takwim. Okey, itu asasnya. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita nak pergi kepada apa yang maka tuan-tuan daripada slide ini kita dapat faham bahawa daripada matahari dan bulan itu lahirlah apa yang disebut sebagai takwim syamsiah dan apa disebut sebagai takwim qamariyah. Syamsiah itu merujuk kepada matahari, qamariyah itu merujuk kepada bulan. Okey, baik. Okey, ni. Jadi ahli falak mengambil untuk menyediakan takwim yang memudahkan orang ramai untuk menggunakannya. Okey. Maknanya kalau kita lihat di sini antara contoh-contoh takwim lah yang ada dihasilkan daripada Nun zaman 3000 sebelum Masih ni. Ini contoh tuan Taman Umayyan punya takwim. Taman Umayyan punya takwim ini saya ambil daripada internet dia tuan-tuan. Dan ini tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba. Wallahu a'lam tuan-tuan, kalau kita tengok pada dua-dua takwim ni memang tak faham apa langsung lah kan. Tak faham apa langsung. Tapi mungkinlah orang dulu tu dia faham. Tapi maknanya di sini nampak macam ada satu pengiraan lah yang perlu dibuat sebelum kita dapat keluarkan tarikh-tarikh itu daripada kedua-dua contoh takwim ini. Dan antara contoh takwim yang juga menarik tuan-tuan, ini yang di bawah ni, biar saya gerak-gerakkan mouse ni. Ini adalah satu takwim dalam simpanan koleksi kami di Jabatan Mufti Negeri Perak. Itu takwim Natijatud Daimah yang dikarang ataupun disusun oleh Tuan Guru Haji Umar Yusof daripada Pondok Sungai Bakap.
yang dihadiahkan sebenarnya oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Halim waktu beliau bertugas di Jabatan Mufti. Dan daripada sini tuan-tuan sebenarnya ada dua jadual. Ini adalah jadual takwim Masihi, dekat bawah ni ada jadual takwim Qamariah. Daripada jadual ini tuan-tuan dapat mengeluarkan tarikh. Contoh nak tahu 1 Muharram tahun 1443 jatuh hari apa, maka kita boleh hitung berdasarkan kepada jadual ini. Dan jadual ini disusun oleh Tuan Guru dan dijual. Dijual dengan harga berapa sen tuan-tuan? 25 sen tak silap saya, lebih kurang begitulah harga dia. Nak menunjukkan bagaimana usaha yang dibuat oleh ahli-ahli falak, ulama-ulama kita untuk memudahkan orang ramai yang ketika itu mungkinlah tak ada kemudahan internet macam hari ni kan. Kita nak tahu takwim itu pun mudah dibeli seperti mana dalam kalender sebelah ni kan. Kan setiap awal tahun kita dah dapat kalender ni, kita boleh tampal, kita boleh gantung, kita boleh letak atas meja dan sebagainya. Tapi orang dulu mungkin ia agak terhad, maka para ahli ulama kita berusaha untuk menyediakan satu jadual bagi kemudahan orang-orang awam. Dan jadual ini sebenarnya perlu pada hitungan, sedikit hitungan yang agak minimum lah, tapi kena belajar jugalah. Kalau tengok kepada gaya bahasa dan juga ni, mungkin kita hari ni tak faham lah, wallahualam, mungkin orang dulu faham kan? Tapi kalau sekiranya dia belajar, maka insyaAllah dia boleh keluarkan. Dan nanti penghujung kuliah kita ni tuan-tuan, insyaAllah saya akan tunjukkan sedikit kerana kami dah susun balik jadual ni. Dan insyaAllah saya akan kongsikan sikit tuan-tuan bagaimana nak mengeluarkan takwim ataupun hari bulan, ataupun nak tentukan hari berdasarkan kepada hari bulan. Okay. Dan ini takwim kita pada hari inilah, mudah kan, nak tahu 1 hari bulan, 2 hari bulan semudah ada dekat sini kan. Jadi mudah. Hari ini versi takwim tahun 2021 tuan-tuan, macam ni. Okay. Ada pantun sikit lah tuan-tuan. Jarang. Saya sebenarnya memang ada siap pantun ujung-ujung daripada sesi kuliah kita ni, tapi tak pernah sampai tuan-tuan sebab tak sempat. Jadi sikit pantun. Tahun Masihi, tahun Syamsiah, rujuk gerak si matahari, tahun Hijri, tahun Qamariah, beza tahunnya 11 hari. Kalau ikutkan 10 hingga 11 hari lah tuan-tuan. Okey ya. Jadi nak sebut sini bahawa bagaimana tahun Masihi yang kita sebut hari ni tuan-tuan, tahun Masihi, nanti insya-Allah kita akan huraikan sikit. Ini merujuk kepada tahun Syamsiah, tahun pergerakan takwim ataupun pergerakan matahari, rujuk gerak si matahari. Tahun Hijri itu kalau kita rujuk kepada takwim yang kita gunakan dalam konteks ibadat kita di Malaysia tuan-tuan, adalah merujuk kepada takwim Hijri. Tahun Hijri merujuk kepada tahun Qamariah. Tahun Qamariah merujuk kepada pusingan bulan. Yang beza antara tahun Syamsiah dengan tahun Qamariah ataupun tahun Masihi dengan tahun Hijri adalah 11 hari. Itulah cerita dia tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kita pergi pula kepada takwim Syamsiah. Kita pergi pula kepada takwim Syamsiah. Halaman 117 tuan-tuan dalam buku kita ni. Baik. Okey. Diberikan nama tuan-tuan antaranya selain daripada takwim Syamsiah, kita sebut juga sebagai takwim matahari, juga disebut dalam bahasa Inggeris sebagai solar calendar dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi ini antara produk-produk lah yang telah pun dihasilkan dalam menjadi asas kepada penyusunan takwim Syamsiah ataupun merujuk kepada matahari ataupun solar calendar. Baik. Yang mana tuan-tuan, takwim Syamsiah ni asasnya apa dia? Asasnya adalah berdasarkan kepada pusingan bumi ataupun purata pusingan bumi mengelilingi matahari. Itu merujuk kepada tempoh 365.242.191 hari. Itu tuan-tuan antaranya adalah merujuk kepada purata pusingan bumi mengelilingi matahari, iaitu 365.242.191 hari, yang bersamaan juga kalau kita pecahkan dalam bentuk hari, jam dan juga minit juga saat. Tuan-tuan dapat lihat dalam halaman 117 tu ada saya dah nyatakan 5 hari, 5 jam, 48 minit, 46.8 saat. Cuma tuan-tuan kalau tengok dalam beberapa penulisan ada sedikit perbezaan lah pada nilai saat tu. Tak apa, itu kemudian lah. Baik. Dan ini adalah asas kepada penyusunan takwim Syamsiah. Cuma sedikit tambahan tuan-tuan, saya rujuk dalam buku Pak Selamat Hambali tadi, Almanak Sepanjang Zaman, ada ditulis oleh Pak Selamat Hambali, mengatakan bahawa antara rujukan juga pada takwim Syamsiah ini adalah pergerakan siang dan malam.
pergerakan siang dan malam. Maknanya merujuk kepada siang dan malam itu juga adalah pusingan matahari. Maknanya siang matahari ada, malam matahari tak ada. Jadi itu juga merupakan asas kepada penyusunan takwim syamsiah dalam pandangan yang dikemukakan oleh Pak Selamat Hambali. Baik. Dan takwim ini cara hitungan dia sebenarnya kalau ikutkan cara hitungan ni adalah berdasarkan kepada permulaannya adalah merujuk kepada, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam slide yang saya kongsikan ini. Okey, yang ini adalah bagaimana peredaran bumi dan juga membawa bulan mengelilingi matahari berdasarkan putaran arah lawan jam, ini yang mengambil masa dalam tempoh 365 hari, 365.241 191 hari, yang maknanya ini adalah pusingan setahun. Okey. Cuma tuan-tuan kalau kita ikutkan permulaan kiraan takwim matahari ini, sepatutnya dia berdasarkan kepada kedudukan matahari. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni, permulaan laluan matahari iaitu garisan ekliptik. Ekliptik ni adalah garisan satah ataupun kedudukan matahari ataupun orbit matahari disebut sebagai ekliptik. Ekliptik ini contoh macam yang saya gerak-gerakkan ni lah. Ini ialah garisan matahari ketika mana dia bersilang dengan garisan khatulistiwa bumi. Garisan khatulistiwa bumi maknanya kalau kita lihat di sini tuan-tuan, garisan khatulistiwa ni dekat sini contohnya, maka boleh bersilang di sini, dan ini ketika mana pada bulan Mac, sekitar dalam bulan 21, berapa bulan? Lebih kurang dalam 21 Mac. Ataupun ketika mana matahari ketika itu berada pada apa yang disebut sebagai buruj ataupun hamal ataupun Aries, yang kita sebut first of Aries tu kan. First of Aries ini kena confirmkan dengan Mas Joko ni. First of Aries, maknanya titik awal hamal. Maka ketika itulah sebenarnya kalau berdasarkan kepada takwim syamsiah yang sebetulnya kena merujuk kepada sini. Permulaannya pada bulan Mac. Merujuk pada bulan Mac kat sini. Okey, baik. Dan antara dia punya kenapa dimulakan pada bulan Mac ni juga, antara sebabnya adalah kerana tuan-tuan, pada bulan Mac ni adalah hitungan ataupun aktiviti mula dijalankan selepas daripada bulan Disember, kerana tuan-tuan takwim syamsiah ini sangat berkaitan rapat dengan musim. Kalau tuan-tuan dapat lihat dekat bawah ini, bulan Mac musim bunga, dalam buku Pak Akhir disebut musim buah. Bulan Jun musim panas, September musim gugur, Disember musim sejuk. Jadi berdasarkan kepada peredaran ataupun kedudukan matahari yang berubah-ubah ini, dapat kita kena pasti bahawa ia menyebabkan berlakunya perubahan musim. Saya rasa benda ni pun dah ada disebut oleh Mas Joko, oleh sahabat kita, tuan guru kita, Ustaz Syahrin pun ada sebut benda tu. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa perubahan musim pada bulan Mac, Jun, September, Disember. Jadi kalau berdasarkan kepada takwim syamsiah, mereka mulakan aktiviti kehidupan itu pada bulan Mac. Setelah bulan Disember ini bulan dikira sebagai macam bulan Disember, bulan Januari, Februari itu dianggap macam bulan mati pasal ketika itu musim sejuk. Maka bila musim sejuk ni tanaman pun rosak, tanaman-tanaman pun habis semuanya, tak dapat ditanam kerana musim sejuk. Ternakan pun ketika itu tak dapat dibawa keluar makan kerana tak ada dari sudut rumput-rumput dan sebagainya, tak ada. Kan ini kita lihat kepada bagaimana takwim ini mula digunakan lah. Jangan kita bandingkan dalam konteks pada hari ini Maknanya orang dulu yang sangat bergantung kepada perubahan musim, maka bulan Disember ini dianggap sebagai bulan Disember, bulan Januari, Februari ini dianggap sebagai bulan mati, bulan yang tak ada apa aktiviti. Bahkan mereka pun tunggu-tunggu bila lah masa datangnya musim bunga. Macam kita lah contoh macam kita bulan Disember musim hujan. Waktu musim hujan ni tuan-tuan nak keluar rumah pun tak boleh, nak keluar kalau main bola pun tak boleh, nak bercucuk tanam pun tak boleh.
nak pergi ke laut pun tak boleh pasal musim hujan, banjir dan sebagainya, sehingga menyebabkan rosaknya tanaman, bahkan harta pun rosak. Itu sebagai contoh tuan-tuan. Maka bila datangnya bulan Mac ni, musim sejuk, musim panas, hujan tadi tu pun dah tamat, dan ketika mana bulan Mac ni datang, maka ketika itulah bunga pun mula mekar balik, tanaman pun mula mengeluarkan balik tunas-tunas dan sebagainya. Jadi kehidupan bermula pada bulan Mac. Jadi sebab itulah dari sudut takwim syamsiah ni, asalnya mereka merujuk kepada bulan Mac, dan bulan Jun, September, Disember, dan inilah pusingannya, menyebabkan ataupun terhasillah satu pusingan yang menghasilkan satu tahun syamsiah. Kalau gambar ni macam ni, rajah ni atas ni macam ni, kalau yang di bawah ni macam ni lah, start daripada bulan Mac. Okey, asalnya begini. Ni kita cerita pada asal dia. Dan antara kelebihan takwim syamsiah ni juga, dia selari dengan musim. Jadi secara umumnya tuan-tuan, kalau kita lihat di sini, bagaimana ada kepentingannya juga kalau kita lihat pada takwim syamsiah ini. Kerana takwim syamsiah ini dia sangat berkait rapat dengan musim. Bahkan kalau kita perhatikan cuaca kita pada hari ini pun sangat berkait rapat dengan kedudukan musim. Jadi ala kulli hal tuan-tuan, maknanya takwim syamsiah ini, walaupun secara ibadat kita menggunakan takwim qamariah, takwim syamsiah juga adalah satu benda yang penting yang kita kena belajar, kita kena tahu bagaimana berfungsi. Cuma tuan-tuan, mungkinlah pada hari ini kena takwim syamsiah ini selalu kita kait ataupun hubungkan dengan takwim Masihi yang konotasinya itu sangat berkait rapat dengan agama Kristian. Jadi itu mungkin antara salah satu sebab lah kenapa sebahagian kita mungkin agak kata sensitif ataupun agak negatif bila melihat kepada takwim Masihi ataupun takwim syamsiah ini, kerana dia mewakili lawan kepada takwim qamariah yang kita biasa sebut juga sebagai takwim hijri, yang merujuk kepada takwim yang kita gunakan dalam konteks ibadat. Ala kulli hal tuan-tuan, di sini kita dapat fahamlah bagaimana takwim syamsiah ni ada kegunaan juga. Kalau tidak, bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu adadas sinina wal hisab. Seperti mana ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini tuan-tuan, pada halaman berapa dah, 113 ni kan. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan matahari yang sifatnya itu bersinar terang benderang, dan juga bulan itu yang bersifat bercahaya, dan Allah Ta'ala telah menetapkan manzilah-manzilah baginya, lita'lamu adadas sinin, untuk kita mengetahui jumlah tahun, dan juga boleh kita hisab, boleh kita tahu kiraan masa dan sebagainya. Jadi merujuk kepada ayat ini, dan juga apa yang kita bincangkan tadi itu, boleh kita fahami bahawa takwim syamsiah ini ada fungsi dia. Takwim syamsiah ni ada fungsinya, sehingga tuan-tuan, pada pandangan saya lah, kita tak boleh katakan bahawa takwim syamsiah ni adalah takwim, mungkin satu istilah yang agak kasar bunyilah, tetapi kita sebut sebagai takwim takwim orang kafir. Contoh begitulah bahasa kita kan, takwim orang kafir. Takwim qamariah ni takwim Islam. Sebenarnya takwim syamsiah ni pun ada fungsinya juga, tapi dari sudut yang berbeza. Takwim qamariah ni ada fungsinya juga, tapi dari sudut yang berbeza. Ini insya-Allah kita akan cuba lihat lagi, insya-Allah. Baik. Dan berdasarkan kepada takwim syamsiah ni juga, kita dapati pada hari ini, baru kita nak masuk ni tuan, pada hari ini takwim syamsiah ini diwakili oleh, kalau kita kata takwim syamsiah ni seperti mana kita sebut tadi lah, diwakili biasanya kalau kita nak tahu kedudukan matahari pada bulan Januari, Mac di mana, maka kita akan rujuk kepada takwim Masihi. Takwim Masihi yang pada hari ini tuan-tuan, biasa kita rujuk ke dalam kalender-kalender kita, merujuk kepada istilah Masihi. Masihi. Baik. Cuma tuan-tuan, saya nak kongsikan sedikitlah apa yang saya boleh, kerana dalam buku ni kami tak huraikan tentang takwim Masihi itu dengan panjang lebar. Cuma sekadar suatu selingan sajalah, kerana tuan-tuan boleh rujuk halaman 118 di samping rajah yang ada di dalam gambar tu, menunjukkan bagaimana kedudukan bumi mengelilingi
bersama-sama dengan bulan mengelilingi matahari dalam tempoh 365.242.191 hari. Okey, inilah rujukan kepada apa yang disebut sebagai takwim syamsiah. Dan takwim syamsiah ini kalau kita rujuk, ini saya rujuk dalam apa yang telah dikemukakan oleh arwah Pak Khir, Mahaguru Falak kita di Nusantara ni tuan-tuan, yang telah pun meninggal dunia, menyatakan bahawa antara takwim yang disusun berdasarkan takwim syamsiah adalah takwim Masihi. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, sebenarnya bukan takwim Masihi saja yang disebut sebagai yang merujuk kepada takwim syamsiah. Seperti mana saya sebutkan sebelum ni tadi, bahawa takwim-takwim yang digunakan oleh tamadun, contohnya tamadun Mesir Purba, juga merujuk kepada takwim syamsiah. Tamadun Maya juga merujuk kepada takwim syamsiah, dan tamadun Rom sebelum daripada ni yang kita nak bincang ni, takwim Julian pun merujuk kepada takwim syamsiah. Cuma dalam hari ini biasanya kalau kita sebut takwim syamsiah ini adalah merujuk kepada takwim Masihi. Baik, kerana takwim dengan nama Masih itu tuan-tuan, dengan nama Masih itu mungkin menyebabkan kita agak, kata apa, sensitif lah, kerana merujuk kepada Nabi Isa AS. Dalam konteks kita sebagai umat Islam, kita beriman dengan Nabi Isa AS, tak ada masalah. Cuma bila rujukan penyusunan takwim ini, kalau saya rujuk tuan-tuan dalam buku Pak Khir, disebut bagaimana takwim Masihi ini disusun oleh seorang padri Kristian, itu namanya Dionysius Isugus. Kalau sebetulnya tuan-tuan, kalau saya nak sebutkan tu macam mana, Dionysius Isugus, yang mana beliau telah pun menghitung 1 hari bulan 1 tahun 1 Masihi itu merujuk kepada tahun kelahiran yang dikatakan tahun kelahiran Nabi Isa AS. Merujuk kepada itu. Maknanya kalau kita rujuk kepada takwim Masihi, tahun 1 Masihi itu adalah merujuk kepada tahun kelahiran Nabi Isa. Berdasarkan kepada dakwaan orang-orang Kristian ketika itu, yang mana tuan-tuan kalau dilihat, hitungan ini bukanlah satu hitungan yang disepakati oleh ahli-ahli falak di kalangan orang-orang Kristian itu sendiri, kerana kalau dilihat pandangan daripada mereka, ada yang mengatakan bahawa sebenarnya bukan 1 Januari itu, sebenarnya tarikh lahir Nabi Isa itu adalah merujuk kepada 25 Disember yang mereka sambut Christmas tu lah. Dan 25 Disember maknanya 6 hari lebih lewat lah daripada kedatangan tahun baru tu. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara yang saya kongsikan bersama pada malam ni lah, bukan untuk kita bahaskan sebagai satu maklumat. Baik, dan menarik juga tuan-tuan, bila kita sebut sebagai takwim Masihi dalam konteks kita di Malaysia ni, kita sebut Masihi M tu kita sebut, kita letakkan M Masihi. Kalau hijrah kita letak H. Cuma dalam peringkat, kalau kita tengok dalam penulisan bahasa Inggeris lah, mereka merujuk kepada sebelum Masihi. Kata M tu Masihi, SM tu sebelum Masihi, maknanya sebelum kelahiran Nabi Isa. Kalau biasanya tuan-tuan, M itu kalau dalam penulisan bahasa Inggeris disebut sebagai CE ataupun Christian Era. Christian Era. Dan SM sebelum Masihi disebut sebagai BC, before Christ. Before Christ. Betul korang putih saya tuan-tuan. Baik. Cuma saya tertarik dalam satu buku yang ditulis oleh sahabat kita daripada Indonesia tuan-tuan, Pak Muhammad Ma'rufin Sudiboyo. Dalam bukunya itu, buku berkaitan dengan Sang Nabi pun berputar. Ini kalau tuan-tuan masih ingat buku ni, ada kita bincang dalam bab kiblat hari tu kan. Dia tidak menggunakan istilah BC ataupun sebelum Masihi, ataupun BC ataupun Masihi ataupun CE, Christian Era, tetapi mereka menggunakan istilah yang disebut dalam buku ni adalah STU. STU, apa dia STU? Iaitu sebelum tarikh umum. Itu S sebelum Masihi. Kalau Masihi disebut tarikh umum. Kenapa? Kerana berdasarkan pada apa yang kita sebutkan tadi lah. Kerana berdasarkan kepada orang-orang Kristian sendiri menyatakan bahawa sebenarnya tarikh yang dikatakan tarikh tahun 1 Masihi itu sebenarnya bukanlah tarikh yang disepakati oleh ahli-ahli falak dalam agama Kristian itu sendiri tentang kelahiran Nabi Isa.
Jadi bila kita gunakan tarikh 1 Masihi itu merujuk kepada tahun kelahiran Nabi Isa, ia adalah satu statement yang menyerukan pada pandangan penulis ini. Ini saya baca dalam nota kaki beliau. Okey, baik. Jadi itu sikit sebagai satu kata iklan lah kepada perbahasan berkaitan dengan takwim Masihi ini. Baik, dan takwim Masihi ini juga kalau kita lihat dari sudut sejarahnya, mengambil masa yang lama. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bincang dari sudut penggunaan takwim Qamariah kita pada hari ini kan, dari sudut penggunaan takwim Qamariah yang boleh kita gunakan bukan saja di Malaysia ataupun kalau konteks kita sebut negara Mabim ini, bahkan kalau boleh takwim Qamariah yang kata apa yang standard dapat kita gunakan bagi seluruh dunia Islam pada hari ini kan, maknanya ia merupakan satu kata apa perjuangan yang sebenarnya panjang, seperti mana kalau kita dapat lihat dalam sejarah penggunaan takwim Masihi itu yang kita dapat lihat pada hari ini diguna pakai dan boleh sampai orang kata adalah satu takwim yang begitu kemas lah dari sudut pelaksanaan ataupun penyusunannya itu. Tapi sebelum dia jadi macam ni tuan-tuan, sebelum dia jadi macam ni yang kita dapat lihat pada hari ni tuan-tuan, yang hari ni 26 Jun tahun 2021 Masihi, sebelum adanya takwim ini, maknanya dia mengalami satu proses yang panjang sebenarnya supaya penyusunannya itu dapat adapt semua isu-isu yang sebenarnya tersembunyi di sebalik itu. Dan dia juga tak terlepas juga kalau kita lihat dari sudut sejarahnya, dari sudut politiknya juga, kerana penerimaan takwim ini juga berkait rapat, takwim Masihi juga berkait rapat dengan agama Kristian yang ketika itu ada sudut Katoliknya, Protestan dan sebagainya, itu saya tak berpahil lah tuan-tuan, tapi kalau baca dalam sejarah pun ada pertentangan di antara mereka, wallahu alam tuan-tuan. Jadi nak sebut di sini bahawa bagaimana perkembangan takwim ini, ada yang kami masukkan dalam buku ni pada halaman 118 tuan-tuan, iaitu kalau lihat sebelum takwim sebelum Masihi, takwim Julian, takwim selepas Masihi, takwim Gregorian. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat takwim Masihi pada hari ini dia mengalami beberapa fasa lah, beberapa fasa yang kalau kita boleh buat satu pengkelasan. Maknanya takwim sebelum Masihi itu adalah merujuk kepada takwim Julian yang insyaAllah kita akan bincang nanti ni. Dan takwim selepas Masihi ini adalah takwim Gregorian. Okey, baik. Jadi ini kalau kita lihat tuan-tuan, takwim Julian ini disusun pada tahun 46 sebelum Masihi. Ini pengkelasan ni kita buat supaya untuk kita mudah faham lah. Dan takwim Gregorian ini tuan-tuan disusun pada tahun 1582 Masihi. Maknanya tuan-tuan, boleh kita dapat lihat bahawa penambahbaikan itu berlaku selepas daripada 1500 tahun kemudian, selepas daripada takwim Julian ini disusun. Okey, baik. Okey, cuba kita tengok tuan-tuan pada takwim Julian. Allah, kita pun dah 10-20 ni, tak tahu dah habis ke tidak. Tak apalah, kita cuba tengok dulu kat mana kita boleh ni tuan-tuan. Okey, saya pergi kat sini takwim Julian. Okey, insyaAllah. Takwim Julian. Kalau kita lihat takwim Julian ini adalah takwim, nama Julian itu sendiri merujuk kepada seorang pembesar ataupun pemerintah Rom yang sangat terkenal lah ketika itu, Julius Caesar. Saya nak sebutnya Julius Caesar ke Julius Caesar ke pun saya tak pasti tuan-tuan nak sebut macam mana kan. Baik. Dan asal daripada takwim Julian ini sebenarnya bukan origin yang disusun oleh origin daripada Julian itu sendiri. Sebenarnya dia berasal daripada takwim Julian ini. Sebelum itu tamadun Rom tuan-tuan telah menggunakannya dan mereka telah mengambil daripada tamadun Yunani ataupun Mesir Purba ketika itu. Ambil daripada situ, asal daripada tamadun Mesir Purba dan kemudian digunakan oleh tamadun Rom, dan kemudian Julius Caesar telah melakukan istilahnya macam kita menyusun balik takwim yang digunakan ketika itu, sehingga takwim itu diletakkan ataupun disandarkan kepada nama beliau, iaitu Julian. Baik. Berdasarkan kepada seorang
berdasarkan nasihat daripada seorang ahli falak Mesir namanya, ini nak sebutnya apa lagi ni, Sosigenes. Sosigenes ada belakang tu, nanti tuan-tuan kita nak bincang sikit macam mana dia susun Sosigenes. Dan menurut arwah Pak Khir dalam buku beliau Takwim Hijrah Khairiyah, saya minta sangatlah tuan-tuan kalau sekiranya tuan-tuan nak tahu tentang takwim, sejarah takwim dan sebagainya, saya minta sangatlah tuan-tuan dapat cari buku Takwim Hijrah Khairiyah ini, yang dikarang oleh Tuan Guru kita, dan boleh saya katakan antara buku takwim yang disusun oleh dalam bahasa Melayu oleh Tuan Guru kita, tuan-tuan, daripada Nusantara ni antara yang terbaik lah, yang terlengkap. Dan tuan-tuan boleh merujuk kepada buku ini dari sudut kaedah penyusunan, isu-isu yang berlaku dalam penyusunan ini, dan juga macam soalan-soalan yang mungkin tuan-tuan saya cuba jelin-jelin sekejap, tak baca nanti saya akan rujuk, macam takwim piyama dan sebagainya pun ada disebut oleh Pak Khir dalam buku ini. Baik. Dan ia menggunakan nilai 365.25 hari. 365.25 hari yang bersamaan dengan 365 hari 6 jam. Okey, ini tuan-tuan dalam masa yang singkat ni nak terangkan ni macam mana ni. Okey, baiklah tuan-tuan, saya cubalah. Okay. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau ikutkan jumlah hari yang sepatutnya ada dalam setahun itu, seperti mana kita bincangkan sebelum ni, adalah 365 hari, 5 jam, 48 minit, 6.8 saat. Itulah jumlah sepatutnya. Tetapi tuan-tuan, ketika mana awal takwim Julian ini disusun oleh Sosigenes ini, dia genapkan terus 365 hari itu, yang daripada 5 jam plus 48 minit 46 saat itu, dia genapkan terus menjadi 6 jam. Digenapkan terus menjadi 6 jam. Okey, ini asas penyusunan. Maknanya dari sudut penyusunan takwim ni dia ambil 365 hari, 365 1/4 lah suku hari. Maknanya 6 jam tu kan. 6 jadi 24 kan. Okey. Jadi itu asas pada penyusunan jumlah setahun bagi penyusunan takwimnya. Baik. Bagi setahun terdapat 365 hari kalau tahun biasa, dan bagi tahun yang disebut sebagai tahun yang keempat. Tahun yang keempat itu akan ada 366 hari. Kenapa? Kerana 25 hari itu dikumpul pada tahun pertama, macam yang contoh saya ada nyatakan dekat bawah tu. Ada kat bawah tu tuan-tuan, 25 hari tahun pertama, tahun kedua tambah lagi 25 hari, tahun ketiga tambah lagi 25 hari, tahun keempat tambah lagi 25 hari, maka cukup 1 hari. Maka di sinilah asalnya tuan-tuan apa yang disebut sebagai tahun lompat tu. Tahun lompat tu. Jadi pada tahun pusingan tahun lompat itu adalah setiap 4 tahun sekali akan ada tahun lompat. Setiap pusingan 4 tahun tu akan ada 1 hari, akan ada 1 tahun, akan ada tahun lompat, di mana pada tahun lompat tersebut bulan Februari akan ada 29 hari, yang menyebabkan pada tahun tersebut ada 366 hari. 366 hari. Okey, baik. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum itu, ni tak ada dalam buku ni tuan-tuan, tak ada dalam buku ni. Ini saya rujuk dalam buku lain. Sebutkan bahawa sebelum ni takwim yang digunakan oleh orang Rom tu, ada sebenarnya mereka tak ada 12 bulan seperti mana yang ada dalam takwim yang selepas ini akan dibuat oleh takwim Julian. Tetapi tuan-tuan, yang ada adalah 10 bulan saja. 10 bulan saja. Yang jumlah hari dalam setahun bagi 10 bulan itu adalah 304 hari. 304 hari. 304 hari. Okey. Jadi kemudian dalam takwim Julian ini, antara modifikasi yang mereka lakukan adalah dengan memasukkan lagi 2 bulan, iaitu bulan Januari dan juga bulan Februari, yang menyebabkan ada pertambahan lebih kurang dalam 60 hari lah. Dan lebih kurang dalam 60 hari jumlah hari yang mereka masukkan, ataupun 61 hari lebih kurang jumlah hari yang mereka masukkan, sehingga menyebabkan jumlah hari itu menjadi 365.25 hari. Okey. Dan dalam penyusunan tahun lompat itu, tuan-tuan boleh rujuk dalam nota kita ni, tahun lompat dibuat 4 tahun sekali kerana mengambil kira nilai 0.25 hari yang tidak dikira dalam setahun. Baik. Kalau tuan-tuan tengok dalam
dalam rajah dekat atas, jadual dekat atas ni, sini tuan-tuan, sekejap Allah, saya okey, rajah ni, jadual ni, makna kalau dalam tahun pertama tu 365.25, maknanya dalam tahun tu dia declare ada 365 hari saja. Tahun kedua pun sama juga, ada 365 hari saja, tanpa memang ambil kira 25 hari yang ada di sini. Tahun ketiga pun sama juga, mereka declare ada 365 hari juga, tanpa mereka ambil kira yang 0.25 hari ni. Minta maaf, bukan 25 hari, 0.25 hari ni. Yang bersamaan dengan 6 jam lah, lebih kurang. Dan pada tahun keempat, barulah mereka ambil nilai 0.25 hari ataupun 6 jam ni, dan mereka campurkan daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Maka di sini tuan-tuan akan cukuplah 24 jam dan akan bersamaan dengan 1 hari. Akan bersamaan dengan 1 hari. Maka tahun lompat itu akan ada pada tahun yang keempat ni. Tahun lompat itu akan ada pada tahun keempat ni. Maknanya tahun 1, 2, 3 ni jumlah hari ni adalah 365 hari saja. Pada tahun keempat ni barulah ada 366 hari. Okey, itu maksudnya tuan-tuan. Okay, insya-Allah. Moga Allah Taala permudahkanlah apa yang saya boleh kongsikan. Baik. Lebihan 1 hari, jadi dari sudut pengiraan mudah dia tuan-tuan, berdasarkan kepada takum Julian ini, untuk kita mengetahui tahun lompat itu dengan kita bahagikan dengan 4 lah. Contoh macam ni tuan-tuan, kita bahagikan 2013, bahagikan dengan 4, maka kalau ada nilai baki dekat belakang tu, maka ini bukan tahun lompat. Ni maknanya jumlah tahun ni adalah jumlah hari dalam tahun 2013 ni adalah 365 hari saja. 2013 sama, 2014 sama, 2015 pun sama. Dia tahun biasa. Ataupun disebut sebagai common year, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai sanah ataupun basitah, baik, basitah. Dan tahun lompat ni tuan-tuan, ataupun disebutkan leap year ataupun tahun kabisah ni, bila kita bahagikan, contoh 2016 ni bahagikan dengan 4, maka kita dapat nilai genap tanpa ada baki, maka ini adalah tahun lompat ataupun leap year ataupun tahun kabisah. Ini antara formula asas bagaimana nak mendapatkan tahun lompat ataupun bukan tahun lompat. Jadi ini adalah kaedah yang disusun oleh dalam takwim Julian, bagaimana penyusunan takwim mereka, kerana pada setiap tahun itu ada 365.25 hari. Maka untuk mengambil ialah dari sudut takwim tuan-tuan, tak boleh kita kata, kalau kita kata 365 hari, hari yang ke 366 itu ada tengah je hari, tak boleh buat kita kata gitu kan. tak munasabah pula kan. Kita sebut tadi bahawa takwim itu satu benda yang praktikal dan mudah untuk digunakan. Akan kita kata okey, hari ni ada maknanya setengah hari ni, tahun-tahun, contoh tahun 2021 ni setakat tengah hari saja. Dah masuk pukul 1 kan, kita dah masuk tahun 2021. Dia tak boleh begitu pula. 2022 contohnya, dia tak praktikal. Jadi tuan-tuan, maka lebihan 0.25 hari itu ataupun lebihan 6 jam itu dikumpul, maka bila cukup jadi 24 jam, maka diletakkan pada tahun yang keempat. Baik tuan-tuan. Okey. Saya rasa saya berhenti setakat tu dulu pada halaman 119, pada 119, dan nanti insya-Allah saya sambung baliklah pada tahun ni pula. Pada ni kerana ada benda yang saya nak kongsikan bersama tuan-tuan dari sudut bagaimana penyusunan bulan-bulan ni yang menarik juga untuk kita kongsikan bersama insya-Allah nanti Baik. Dan saya cuba meraihkan apa soalan-soalan ataupun pandangan para sahabat-sahabat kita yang ada di sini tuan-tuan. Ustaz Fadlul Hadi, ejaan nama-nama bulan Islam yang guna pakaian bagi urusan rahmi mohon pencerahan. Ni dah disebutkan, dah ditolong jawab ni oleh sahabat kita, urustia kita, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Cuma sedikitlah apa yang saya boleh sebutkan, bahawa mungkin dari sudut kalau kita nak menggunakan ejaan ataupun nama dalam bulan-bulan Islam itu berdasarkan kepada bahasa Arab itu sendiri, memang ejaan dan sebutannya itu memang kena rujuklah kepada gaya sebutan ataupun ejaan dalam bahasa Arab itu. Nama seperti contoh macam yang dikongsikan di sini. Contohnya kalau kita menyebut biasanya Jamadil Awal, sedangkan dari sudut bahasa Arab ataupun yang dari sudut
istilah yang tepatnya dalam bahasa Arab Jumadal Awal, Jumadal Awal dan sebagainya lah. Okey, itu sebagai contoh. Cuma apa yang saya faham juga bahawa istilah nama-nama bulan ini juga telah diterima dalam bahasa Melayu. Jadi ejaannya telah pun dimelayukan dan disesuaikan dengan sebutan orang Melayu. Jadi Jumadal Awal itu telah ditukar menjadi Jamadil Awal. Contoh begitu. Wallahu alam lah. Tuan, itu respon ringkas saya. Dan nak tengok sikit lagi sahabat-sahabat kita, apa khabar Ustaz? Ayat 25 juga boleh dikaitkan dengan ayat 19 surah yang sama. Masya-Allah tuan ni mungkinlah Tuan Haji Sukiman kongsikan pada ayat 25 yang kita kongsikan surah Al-Kahfi tadi, boleh kita gunakan pada ayat yang ke-19 dalam surah Al-Kahfi tadi. Saya pun tak pasti bagaimana ayatnya itu. InsyaAllah tuan-tuan, ini mungkin boleh kita tengok nantilah pada ayat ke-19 tadi. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Sukiman perkongsian. Tuan Haji Rosmaini, mungkin Ustaz boleh ulahkan sedikit kelebihan dan keunikan takwim tanah Melayu kita, yakni Piama Kedah dan takwim Syekh Mansur Betawi. Masya-Allah tuan-tuan. Ini saya rasa takwim Piama Kedah ni nanti ni akan diulah oleh pakar kita bermula bulan Julai nanti, iaitu saudari Fatini. Dia memang pakar dalam bidang takwim Piama ni ataupun Pema ni, sebutan ni Piama, Pema dan sebagainya ni pun saya pun terang saya kata buat takwim Piama ni pun saya rujuk kepada saudari Fatini. Untuk lebih kata, cuma ia adalah antara salah satu daripada warisan daripada bagaimana masyarakat Melayu kita menggunakan takwim ini untuk kegunaan pertanian yang ada dalam takwim Negeri Kedah sahaja yang saya tahulah, dalam takwim Negeri Kedah yang sekarang ni dihitung oleh Tuan Haji Majid. Dalam konteks kita di Malaysia tuan, yang saya tahu takwim Piama ni hanya ada dicetak sekarang ni dalam takwim Negeri Kedah saja, dan dia sesuai untuk Negeri Kedah saja dan dia tidak sesuai untuk negeri-negeri lain. Itu komen ringkas saja. Dan takwim Syekh Mansur Betawi ni tuan-tuan, ini satu takwim yang sangat hebat. Dan saya nak minta tuan-tuan beli buku berkaitan dengan takwim Syekh Mansur Betawi ni yang telah dihasilkan oleh sahabat kita, iaitu saudara Azam Maknu, yang telah menghasilkan buku ni dicetak di Indonesia tuan-tuan, dihasilkan bersama dengan beberapa penulis daripada Indonesia. Tuan-tuan tolong beli, harga ni lebih kurang murah berbanding dengan penyelidikan yang mereka buat, usaha yang mereka telah buat untuk mengkaji tentang ni. Jangan fikir pasal harga lah, tuan-tuan beli dulu dan kemudian baca. Terima kasih banyak Encik Rosmani. Takwim Syekh Mansur Betawi ni satu takwim yang sangat hebat, tuan-tuan boleh rujuk. Kalau dalam penyelidikan yang kami buat merujuk kepada kitab takwim Sulam An-Nayyiraini, iaitu bagaimana untuk mengeluarkan tarikh awal bulan dari sudut takwim Qamariah, dan juga untuk kita menghisap bagaimana kita nak tahu bagaimana kedudukan gerhana. Kitab Sulam An-Nayyiraini, satu kitab yang sangat menarik yang digunakan secara meluas di Indonesia. Saudara Hakir Raji, apa pandangan Ustaz tentang pandangan yang mengatakan bahawa menggunakan takwim matahari adalah bersalah dengan fitrah pengeraan masa waktu yang Allah tetapkan bagi manusia, kerana Allah telah berfirman supaya menggunakan bulan cara mengukur masa waktu, surah Al-Baqarah 286. Okey, wallahu taala alam tuan-tuan, seperti mana yang saya rujuk apa yang saya sebutkan tadi, bahawa Allah Ta'ala menyebutkan matahari dan bulan ni adalah sumber untuk kita menyusun takwim. Cuma dalam surah Al-Baqarah ayat 286 itu, kalau tak silap saya lah tuan-tuan, ayat itu yang berbunyi yas'alunaka 'anil ahillah tu kan. Betul tak tuan-tuan? Saya cuba tengok kejap dalam buku ni saya ada ke tak ada? Bukan itu surah Al-Baqarah 189 tu tuan-tuan. Kalau berdasarkan kepada nanti saya rujuk baliklah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 tu, cuma sefaham saya kita merujuk kepada takwim Qamariyah sebagai salah satu takwim bagi ibadat. Yang paling utama adalah dalam konteks ibadat. Cuma dalam konteks kegunaan harian ada
ada sebenarnya takwim Qamariah ini, merujuk kepada pada peredaran bulan ataupun kita merujuk kepada takwim Hijri. Cuma dalam konteks kita merujuk kepada takwim Syamsiah seperti mana saya sebutkan tadi, ia juga ada sumbernya, iaitu berdasarkan kepada surah Yunus tadi. Yas'alunaka yang disebutkan wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Pada pandangan apa yang saya faham adalah tidak salah sebenarnya kalau kita rujuk juga kepada matahari, kerana matahari ini juga ada merupakan salah satu daripada sumber takwim yang daripada situ kita boleh mendapati perubahan musim. Jadi matahari pun boleh, bulan pun boleh. Cuma dari sudut konteks ibadat, kita hendaklah menggunakan takwim Qamariah secara qat'i. Itu tak boleh kita nak tukar kepada takwim Syamsiah. Wallahu a'lam. Itu setakat yang saya faham. Saya pilih daripada ini, kerana piyama biasanya akan disemak beberapa tahun sekali. Ini saya tak pasti, Encik Hafiz, takwim piyama, kerana piyama ni, ini nanti insyaAllah, mungkin nanti kalau ada dalam saya rasa nanti bulan Jun ni, bulan Julai akan start perbincangan tentang takwim piyama ni oleh saudari Fatini. Satu pembincangan yang saya rasa sangat menarik dan juga kata apa, tentang jangan terlepaslah peluang untuk ni. Minta maaf saudara Hafiz, saya mungkin tak boleh nak komen lanjut kerana saya pun tak mahir dalam takwim piyama ni, cuma ada membaca dan juga tahu sedikit sebanyak sajalah dari sudut semakan itu, wallahu a'lam. Cuma takwim piyama ini disusun oleh Tuan Haji Majid yang saya tahu di Kedah, dan kaedah penyusunannya, bagaimana penyusunannya saya tak pasti, tapi ala kulli hal tuan-tuan mungkin saya boleh kongsilah, ataupun kalau tuan-tuan nak tahu dengan lebih detail dengan tepat, rujuk kepada fas'alu ala zikri. Itu yang Quran sebutkan. InsyaAllah nanti ni. Ustaz boleh tunjuk buku tu. Buku apa ya? Buku apa? Buku ni buku Pak Akhir. Kalau buku Pak Akhir tuan-tuan, ini yang buku maaf lah, sebab saya pun yang dalam tangan saya ni, ini adalah buku versi photostat yang disebut takwim Hijriah Khairiyah. Takwim Hijriah Khairiyah. Buku ni pun dah tuan-tuan tengoklah nak tunjukkan betapa bergunanya buku ni, betapa berguna, saya sangat sayanglah buku ni. Tapi ini buku photostat, ada buku yang versi asal tu ada dijual di UKM. Buku Indonesia Ustaz Saran beli. Oh ni buku Pak Selamat Hambali ni. Mana? Ni. Pak Selamat Hambali. Ini ke bukunya? Ataupun yang buku tadi, yang buku Azam jual tu. Saya tak ada buku tu tuan-tuan, kerana buku tu baru saja launch. Baru saja dalam seminggu lepas, saya tak silap saya. Dia ada dua versi, satu versi yang lama tuan-tuan tentang Syekh Mansur Betawi, dan ada satu versi baru. Tuan-tuan boleh semak dalam Shopee kat saya. Ada dijual oleh seorang dari pembekal daripada Indonesia. Tuan-tuan boleh beli melalui sanalah dalam Shopee tuan-tuan. So saya pun sebut Shopee, Lazada ke, tuan-tuan belilah online lah tuan-tuan. Okey. Itu buku tentang apa sebut tadi, berkaitan dengan Syekh Mansur Betawi. Okey, baik tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja dulu, insya-Allah tuan-tuan. Minta maaf kerana ambil masa yang agak lama untuk kita berbincang. Terima kasih Ustaz kepada Ustaz Nafiah. Ya betul. Terima kasih banyak Saudara Hafiz. Ustaz Nafiah pun ada keluarkan juga takwim musim bagi negeri Johor. Ada betul. Beliau keluarkan pada setiap tahun, bila ada keluarkan, dan beliau kuliahkan juga, alhamdulillah. Sempat juga waktu sihat itu kami menuntut sikit banyak daripada beliau berkaitan dengan takwim musim yang dikeluarkan bagi negeri Johor. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Hafiz perkongsian. InsyaAllah tuan, nanti kita sambung lagi kuliah kita. Moga-moga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang berkongsi pada malam ini, maklumat-maklumat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya boleh jawab, yang tak saya boleh jawab, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.